Untuk kali ini kita akan bersama Ustaz Idris. Ustaz, ceritakan secara ringkas dalam Al-Quran dan Sunnah banyak diceritakan tentang sifat-sifat syurga, terlalu banyak, baik dalam Quran maupun dalam sunnah-sunnah yang sahihah. Maka mohon Ustaz ringkaskan ataupun memilih mana perkhabaran Al-Quran dan Nabi SAW berkaitan dengan sifat syurga. Apakah sifat syurga sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah? Dan saya perhatikan Tuan Moderator menyebutkan secara ringkas, kerana memang kalau kita nak sebutkan secara panjang lebar tentang sifat syurga itu, kita tidak akan masa, mungkin tidak akan cukup untuk kita pada hari ini. Jawapan saya kepada soalan yang diajukan tentang sifat syurga itu, apakah sifat syurga itu seperti mana yang disebutkan di dalam nas? Kalau kita perhatikan perkataan syurga itu, di dalam bahasa Arab dikatakan sebagai jannah. Jannah seperti mana dalam nas-nas Al-Quran dan Sunnah, dia dari segi bahasanya membawa erti taman-taman syurga, yang mana di dalamnya atau pokok-pokoknya beserta dahan-dahan dan rantingnya dipenuhi dengan daun-daun yang cukup banyak. Ini dari segi jannah, dari segi bahasa. Sehingga daun-daun yang cukup banyak itu sehingga melindungi apa yang di bawahnya, kerana banyaknya daun-daun pada pokok itu. Jadi ini yang dimaksudkan dengan jannah dari segi bahasa. Taman-taman, ya, taman-taman yang pokok-pokoknya cukup banyak sehingga melindungi apa yang di bawahnya. Jadi dia daripada perkataan asal perkataannya adalah jannah. Jannah dari segi bahasa adalah melindungi ataupun terlindung. Maka kalau itu, kalau kita perhatikan perkataan jin, dikatakan jin adik-adik syaitan ni. Dikatakan jin, kenapa dinamakan jin? Kerana dia terlindung daripada pandangan manusia. Begitu juga dengan perkataan janin, iaitu bayi yang di dalam kandungan. Dikatakan janin, ya, daripada asal perkataan jannah juga, iaitu kerana dia terlindung di dalam kandungan perut ibunya, terlindung daripada mata yang memandang. Maka kerana itu kalau kita lihat mengapa jannah atau syurga dinamakan dengan jannah, yang pertama yang dapat kita katakan, ia adalah kerana dia adalah suatu kenikmatan yang disembunyikan oleh Allah, ya, kepada hamba-Nya, yang mana ia hanya dijanjikan, dia hanya akan diberikan di akhirat kelak. Ini satu. Atau kebarangkali yang kedua adalah kerana mengenangkan ciri utama di dalam syurga itu adalah adanya taman-taman, adanya taman-taman syurga, yang mana di dalamnya pokok-pokoknya cukup besar dan daun-daunnya cukup banyak sehingga melindungi, sehingga menutup apa yang di bawahnya. Di dalam Al-Quran, di dalam surah At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahawa wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Allah menjanjikan bagi orang-orang yang beriman daripada kalangan lelaki dan juga wanita, jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Jannat adalah kata plural, kata banyak bagi jannah. Jannah satu, jannat banyak. Dikatakan jannat di sini ialah bagi isyarat kepada taman-taman syurga, ya, taman-taman syurga yang mana di bawahnya mengalir sungai-sungai, ya. Maka apa yang dapat kita katakan adalah seperti mana yang disebutkan oleh Al-Fadhil Ustaz Abu Ihsan, syurga ini adalah balasan, pahala, kenikmatan yang Allah janjikan buat hamba-hambanya yang beriman lagi bertakwa. Ia adalah balasan kenikmatan yang tidak ada sebarang kekurangan maupun kecacatan. Dan apa yang dijelaskan di dalam nas-nas Al-Quran dan Sunnah yang mungkin kita akan sebutkan sebahagian daripadanya pada pertemuan ini, dia adalah cukup mengagumkan. Tetapi kalau nak dibayangkan, dia tidak akan dapat dibayangkan dengan akal fikiran kita, ya, cuma dapat diberi gambaran kasar sahaja. Hal ini seperti mana dalam hadis yang juga telah disebutkan oleh Al-Fadhil Ustaz Abu Ihsan, yang diriwayatkan oleh Abu Bukhari dan Muslim. A'adattu li'ibadi as-salihin, aku telah menyediakan buat hamba-Ku yang salih, ma la 'ainun ra'at, apa yang syurga, yang tidak pernah dilihat oleh mata manusia,
wala udhunun sami'at, dan tidak pernah didengar oleh telinga mereka, wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terlintas pun di dalam hati manusia. Cuma kalau kita nak buat perbandingan di antara syurga dan neraka, hal ini disebutkan di dalam sebuah hadis, dan juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, di mana Nabi SAW bersabda, la mawdi'u sawtin fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Sesungguhnya tempat letak tali cemeti di syurga, tali cemeti yang digunakan untuk menunggang haiwan tunggangan, tempat letak tali cemeti di syurga adalah lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Tempat letak tali cemeti lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Ini sebagai satu gambaran, ya. Juga daripada satu sudut yang lain dapat kita lihat, kita nak cuba dapat gambaran kasar tentang syurga ini. Juga dapat kita lihat seperti mana dalam hadis yang juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah SAW mengatakan bahawa inni la a'lamu akhiru ahli an-nari khurujan wa akhiru ahli al-jannati dukhula. Sungguhnya aku mengetahui seorang yang menjadi orang yang terakhir keluar daripada api neraka, dan dia juga menjadi orang yang terakhir masuk syurga. Yakhruju minan nari habwa, dia akan keluar daripada api neraka dalam keadaan merangkak. Fayaqulullah idhhab fadkhulil jannah. Lalu Allah berkata kepada orang itu, pergilah engkau, pergi masuk syurga. Fa inna laka mithla dunya wa 'ashratu amthaliha. Sungguh bagi engkau adalah seperti syurga, bahkan 10 kali ganda semisalnya. Ya. Lalu dapat kita lihat bagaimana Allah menyediakan bagi orang yang terakhir keluar daripada neraka, yang terakhir masuk syurga, dia diberikan balasan semisal dunia dan segala isinya, bahkan 10 kali ganda apa yang ada di dunia ini. Kerana itu orang ini mengenangkan, dia tahu bahawa dia orang yang terakhir. Dia merasa sehingga seakan tak percaya dengan balasan yang cukup kagum, yang cukup besar yang diberikan oleh Allah kepada dia. Maka dia berkata kepada Allah, ataskharu minni, apakah engkau memperlekehkan aku, wahai Allah? Atau atadhaku minni, apakah engkau mentertawakan aku, menggelakkan aku? Ya, sampai begitu sekali kerana dia tidak percaya dengan apa yang disediakan buat dia, syurga yang disediakan buat dia. Kalau nak dikatakan tentang sifat-sifat syurga, hal ini disebutkan di dalam hadis-hadis yang cukup banyak. Antaranya Nabi SAW bersabda, jannatani min dhahabin aniyatuha wa ma fiha, wa jannatani min fiddatin aniyatuha wa ma fiha. Syurga itu ada yang daripada emas, perkakasnya dan segala isinya, dan ada syurga itu yang dibuat daripada perak, perkakasnya dan segala isinya. Biasanya baru cakap dah. Nampak gaya kita kena rekaskan. Ya, apa yang nak dikatakan bahawa hadis-hadis yang menyebutkan tentang syurga dan neraka ini cukup banyak. Antara yang lain yang dapat kita sebutkan adalah di antara ciri-ciri syurga itu adanya, seperti mana dalam ayat yang kita bacakan tadi, adanya sungai-sungai yang mengalir di bawah taman-taman syurga itu. Dan di antara bentuk syurga ini adalah seperti mana dalam surah Muhammad, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsalul jannati allati wa'ida al-muttaqun", adalah umpama syurga yang telah dijanjikan buat orang-orang yang bertakwa. "Fiha anharun min ma'in ghairi asinin", di dalamnya ada sungai-sungai yang airnya jernih, yang tidak bertukar rasanya. Wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'amuh, dan adanya sungai-sungai daripada susu yang tidak berubah rasanya. Wa anharum min khamrin ladzatin lisyaribin, dan adanya sungai-sungai daripada arak yang cukup enak rasanya. Ya, wa anharum min asalin musaffa, dan adanya sungai-sungai daripada madu yang tulen lagi bersih. Ya. Jadi ini adalah di antara sebahagian juga di antara ayat-ayat yang disebutkan wa fakihatin mimma yatakhayyarun, dan adanya buah-buahan daripada apa yang kita inginkan.
Jadi dalam ayat yang lain Allah mengatakan wa fakihatin katsirah, dan adanya banyaknya buah-buahan yang cukup banyak, ya, la maqtu'atin wala mamnu'ah, yang tidak terputus bekalannya, wala mamnu'ah, dan tidak terhalang pun untuk kita mendapatkannya. Terhalang sama ada yang menghalang ataupun untuk kita nak dapatkannya itu. Seperti mana kalau kita di dunia, kalau kita nak dapatkan buah tu kadang-kadang bukannya semua senang nak dapat. Ada yang kena panjat, ada yang tak terpanjat pun. Tapi di dunia percayalah, buah-buah itu cukup mudah untuk kita dapatkan dengan hanya kita, ya, mengulurkan tangan kita, kita sudah memperolehi buah-buah itu. Dan juga disebutkan dalam ayat yang lain walahmi tayrin mimma yashtahun, dan daging burung, ya, dan daging burung daripada apa yang mereka suka dan apa yang mereka gemar, ya. Jadi inilah sebahagian daripada sifat-sifat syurga. Dan percayalah, barangkali ada yang merasa kurang selesa apabila disebutkan di dalam syurga adanya sungai-sungai daripada arak. Ada orang kata astagfirullahalazim sekali, ya, minum arak, mana boleh minum arak? Kita kata tidak. Seperti mana yang kita dah sebutkan tadi, apa yang ada di dunia berbeza dengan apa yang ada di neraka, apa yang ada di syurga. Ya, termasuklah dengan segala kesenangan-kesenangan, termasuklah arak yang ada disediakan di syurga. Kerana percayalah, apa juga kenikmatan, ya, apa juga kelazatan yang ada di dunia, ya, kalau kita perhatikan, dia kesudahan dia adalah satu yang tak baik atau adalah satu yang susah, ya, yang menyusahkan. Kalau kita lihat, kenikmatan makan minum, kalau kita lihat kita kat dunia, adalah satu bentuk kenikmatan. Tapi kalau kita makan banyak, minum banyak, percayalah, ya, penyakit, segala macam penyakit akan mengundang, ya, termasuk arak. Minum arak pada mulanya lazat, ya, ini seperti yang orang cerita lah, ya, rasa sendiri tak pernah, tapi ini orang yang kenapa orang sangat nak minum arak? Sebab lazat. Tapi lihat bagaimana apabila mereka minum arak itu, ya, betapa cepatnya kelazatan itu berubah kepada satu yang musibah, menjadi bala apabila hilangnya akal mereka, dan bermacam-macamlah mudarat yang akan datang kepada mereka. Hal ini berbeza sama sekali di syurga, di mana makanan-makanan yang dimakan, ya, minuman-minuman yang diminum, dia tidak akan berubah menjadi najis seperti mana hakikat di dunia. Sebaliknya, dia akan berubah menjadi bau yang harum, bau kasturi, ya, yang keluar daripada tubuh badan manusia itu, daripada makanan yang dimakan, minuman yang